Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya lah secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan kita masih lagi akan bercakap tentang COVID-19 dan topik yang kita pilih hari ini ialah COVID-19, didik reaksi matang masyarakat. Dan sementara itu saya sampaikan dululah situasi terkini COVID-19 di Malaysia. Dan mungkin ramai telah pun mengetahui bahawa kes baru saja hari ini mencatatkan 106, menjadikan keseluruhan kes 1,624, dan yang mendukacitakan kita ialah ada satu kematian hari ini yang menjadikan jumlah kematian secara keseluruhannya 15 orang setakat hari ini, iaitu terkini yang kami peroleh pada jam 5 petang. Baiklah, topik yang kita pilih macam saya sebut tadi iaitu COVID-19, didik reaksi matang masyarakat. Ada dua tetamu di talian kita. Kita hubungi dulu tetamu yang pertama yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Sarah Chinnasamy, iaitu penganalisis politik dan media sosial di Fakulti Komunikasi Pengajian Media UiTM Shah Alam. Halo Doktor. Hello Encik Syikawi. Dr. Sarah sihat? Sihat. Apa khabar Encik Syikawi? Macam ni lah, sihat lagi. Okey, kita nak bercakap tentang COVID-19 lah, didik reaksi matang masyarakat. Bila kita sebut tentang reaksi matang masyarakat itu, apa yang Dr. Sarah boleh fahami? Ya, apabila kita hendak mengukur ataupun kita hendak menilai kematangan rakyat Malaysia berhadapan dengan COVID-19 ni adalah bergantung pada banyak faktor sebenarnya. Bagi saya sebagai seorang penganalisis media sosial, saya melihat ia lebih ke arah mekanisme penyampaian komunikasi maklumat yang jelas pada rakyat di dalam detik kecemasan ini. Dan saya merasakan bahawa kalau penyaluran maklumat itu dibuat dengan strategi yang betul, sudah tentunya ia boleh membentuk perilaku masyarakat kita bagaimana untuk berhadapan dengan situasi yang sedang kita hadapi sekarang ni. Dan saya lihat kerajaan kita pun sedang memainkan satu peranan yang proaktif di dalam membendung penularan wabak COVID-19 ini. Dan hari ini pun kita dapat melihat satu berita gembira, nampak penurunan dari segi bilangan yang mereka mendapat COVID-19 ni. Dan berharap masyarakat kita berterusan dengan perintah kawalan pergerakan ini, dan saya harap ia akan dapat membendung penularan virus COVID-19 ni. Okey, bila doktor sebut tentang komunikasi yang jelas, mungkin apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang cukup penting sebenarnya, menyampaikan maklumat-maklumat terkini, tetapi yang mendukacitakan kita ialah mainan berita-berita palsu dalam media sosial yang mungkin menimbulkan sedikit kekecohan di kalangan masyarakat Malaysia. Jadi nasihat doktor dalam persoalan ini? Saya melihat pengumuman yang dibuat pada tempoh hari 16 Mac pada hari itu memang satu peranan yang telah diambil oleh kerajaan kita di dalam membendung penularan wabak COVID-19 ni. Namun saya rasa situasi sekarang ni dah agak lebih lega sedikit dari segi penyampaian maklumat, kerana pada hari pertama kedua selepas 16 Mac itu mungkin ada sedikit benda mekanisme yang perlu kita perbaiki, iaitu penjelasan berkenaan dengan MCO ini, iaitu kalau kita lihat pada awalnya telah dikatakan bahawa kita dilarang untuk membuat sebarang pengumpulan secara beramai-ramai di dalam sebarang aktiviti, sama ada sukan ataupun aktiviti kebudayaan ataupun agama. Tetapi saya melihat pada 1, 2, 3 hari pertama tu ada sedikit kekeliruan yang berlaku di kalangan masyarakat kita, iaitu penjelasan secara detail itu tidak dibuat, iaitu seperti contohnya pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk untuk pada ke kampung. So, maklumat-maklumat seperti ini perlulah
diperjelaskan di mana pergerakan mereka, sama ada mereka boleh keluar untuk pergi bersenaman di taman rekreasi. So perkara-perkara ni saya rasa perlu kita diperjelaskan, dan saya lihat dalam tempoh 2-3 hari itu ada berlaku sedikit kekeliruan, tetapi sekarang selepas ada koordinasi antara semua agensi-agensi dengan Majlis Keselamatan Negara, dan kita dapat lihat satu koordinasi yang teratur di mana terdapat jurucakap yang memberikan maklumat-maklumat yang terpenting. Dan saya lihat media sosial ni adalah satu perkara yang kita tidak dapat elak di dalam menyebarkan maklumat, apatah lagi sekarang ni kita berada di dalam rumah untuk tempoh 2 minggu. Betul. Dan sudah tentunya platform media sosial ni kita akan gunakan untuk kita mendapatkan sebarang maklumat, dan sudah tentunya ada berita-berita palsu juga yang ditularkan di dalam platform-platform media sosial ni, yang mana saya rasakan pihak-pihak ataupun agensi-agensi ataupun kementerian-kementerian yang berkaitan dengan pos-pos yang ditularkan, kalau sudah tahu maklumat berkenaan adalah palsu, sila mengambil tindakan segera untuk membuat penglabelan kalau berita berkenaan adalah palsu. Jadi saya harapkan dalam tempoh 2 minggu ni biarlah kita mendapatkan maklumat yang betul-betul, maklumat yang sahih, dan kalau boleh kita cuba elakkan berita yang tidak sahih daripada sumbernya, cuba elakkan untuk kita kongsi, bukan setakat platform media sosial, malapun di dalam platform WhatsApp sekali. Kerana ia akan memberikan satu kekeliruan dan kebimbangan terhadap rakyat kita. Okey, cuba kita beralih sekarang ini nak dapatkan pandangan peribadi doktor sendirilah. Apabila kerajaan menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan itu sendiri, apakah secara peribadinya doktor merasa gembira melihat reaksi dan juga respon daripada rakyat Malaysia sendiri, walaupun pada mulanya mereka agak keliru dengan apa yang dimaksudkan dengan perintah kawalan pergerakan itu, tetapi lately ataupun kebelakangan ini, apakah doktor melihat bahawa mereka sudah faham sebenarnya, dan walaupun masih lagi ada kelompok-kelompok di negeri-negeri tertentu yang masih lagi tidak mematuhi secara sepenuhnya perintah kawalan pergerakan ini. Jadi komen doktor dalam persoalan ini. Saya melihat 3/4 nampaknya situasi di dalam negara kita, rakyat kita ni memang dengar apa yang perkembangan yang berlaku, dan kalau kita lihat platform-platform media sosial ini juga memainkan satu peranan yang amat penting dalam tempoh 2 minggu ni, di mana mereka mengemukakan pemberitaan antarabangsa yang mana ditularkan apakah yang berlaku di negara-negara jiran kita seperti di Singapura, di Thailand, di Indonesia, dan juga kita dapat melihat apakah perkembangan yang berlaku di Itali, China dan juga Korea Selatan dan termasuk Australia. Jadi kesemua pemberitaan-pemberitaan ini, maklumat yang ditularkan di dalam platform media sosial sekaligus memberikan satu impak kesedaran yang besar terhadap rakyat Malaysia, iaitu bagaimana negara berkenaan sedang menghadapi kronik penularan wabak COVID-19 ini, dan apakah yang telah dilakukan oleh negara-negara berkenaan. Dan ia sekaligus kita sebagai rakyat Malaysia, dan kita mempunyai penggunaan internet yang terlalu tinggi, hampir 80% daripada rakyat kita menggunakan platform media sosial, terutamanya Twitter dan Facebook adalah terlalu tinggi, hampir 24-25 juta. Jadi dalam keadaan ini, apabila mereka melayari ke semua maklumat ini, dia sekaligus memberikan satu impak kesedaran yang amat besar. Dan saya lihat dalam tempoh 6-7 hari ini, kes yang ditularkan tali seumpamanya adalah memberikan satu impak yang besar terhadap rakyat kita, di mana kita perlu patuhi movement control order ini untuk membendung penularan COVID-19 ini. Jadi apabila kita hanya keluar untuk mencari barangan keperluan dan selepas itu kita balik ke rumah, kita sebenarnya memainkan satu tanggungjawab sosial yang amat besar di dalam membendung penularan wabak COVID-19 ni. Ya.
Okey, satu lagi aspek yang saya nak kongsi bersama dengan doktor lah. Selalu mungkin kita tahu, doktor pun tahu, setiap hari apabila selesai saja MKN mengadakan mesyuarat, mereka akan mengeluarkan press statement, dan kalau ianya berkaitan dengan kesihatan, kita lihat bagaimana pengarah kesihatan sendiri ataupun ketua pengarah kesihatan sendiri mengeluarkan statement-statement yang berkaitan dengan perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia. Jadi apakah doktor merasakan bahawa mungkin dari segi statement yang dikeluarkan itu perlu ada sesuatu yang mungkin perlu ditambah di sana sini ataupun berpuas hati dengan apa yang disebut ataupun dilakukan setakat ini? Saya melihat setakat ini mekanisme penyampaian maklumat itu sebenarnya dikatakan telah banyak diperbaiki dalam tempoh 6-7 hari ini, dan saya melihat berlaku satu koordinasi antara agensi-agensi kementerian-kementerian ini dengan Majlis Keselamatan Negara. Cuma apa yang ingin saya sarankan di sini adalah di dalam platform media sosial ini biasanya kita membuat terlalu banyak posting dan kita membuat banyak kongsian pautan-pautan berita, tetapi saya melihat peranan infografik itu memainkan satu peranan yang amat penting. Sama ada kita tularkan infografik itu di dalam platform media sosial, di Facebook, Twitter ataupun WhatsApp, tetapi juga di dalam media perdana, di dalam televisyen misalnya. Dan saya melihat di dalam televisyen penggunaan media tradisional ini digunakan pelbagai jenis bahasa untuk menyampaikan maklumat supaya maklumat itu sampai kepada pelbagai bilangan kaum di dalam negara kita. Tetapi saya rasa penggunaan infografik tidak kira daripada MKN ataupun daripada mana-mana jabatan, kalau boleh cuba dibuat di dalam pelbagai bahasa, sebab kita mempunyai penggunaan internet yang terlalu tinggi. Kalau kita menggunakan infografik itu hanya di dalam satu bahasa, mungkin etnik-etnik lain yang tidak faham, terutamanya warga itu adalah lebih senang kalau ada infografik itu telah disertakan di dalam bahasa Cina, di dalam bahasa Tamil. Jadi itu akan memberikan satu penerangan yang lebih bagus kepada sesuatu golongan untuk memahami kenapa mereka tidak harus keluar daripada rumah. Jadi kenapa mereka harus keluar untuk mencari barang keperluan sahaja. Jadi saya lihat perkara ini perlulah kita perbaiki, dan perlulah kita menambahkan lagi sumber-sumber infografik ini dibuat di dalam pelbagai bahasa supaya semua maklumat ini sampai kepada semua lapisan masyarakat dan tidak ada mana-mana golongan yang ketinggalan dalam akses maklumat-maklumat berkenaan. Dan keduanya koordinasi antara kementerian-kementerian, kalau boleh, kalau ada update yang terkini, sila update dari semasa ke semasa. Maka golongan-golongan yang terlibat, terutamanya seperti pelajar daripada IPTA, kita tahu apakah perkembangan terkini yang berlaku terhadap golongan-golongan yang terlibat di bawah agensi masing-masing. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Madya, Dr. Sarah, kerana sudi bersama dengan kita, dan mungkin di masa-masa yang akan datang kita sembang-sembang lagi, Dr. Sarah. Terima kasih Cik Syikawi. Saya cukup gembira sebenarnya dapat banyak pengetahuan daripada apa yang Dr. Sarah sebut, dan seperti biasalah kita akan rehat dulu buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang COVID-19, didik reaksi matang masyarakat. Seorang lagi tetamu ada di talian kita sekarang ini yang berbahagia, Encik Syafiee Samsudin, iaitu pengarah urusan Ion Company Malaysia Berhad di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Syafiee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, kami gembira kerana dapat bersama dengan anda hari ini di Ruang Bicara ini. Baik, ini sesuatu yang menariklah bila kita ambil selaku pengarah urusan Ion. Kita tahu bahawa pasar-pasar raya Ion menjadi tumpuan dan juga serbuan
pengguna-pengguna rakyat Malaysia terutamanya, dan apatah lagi apabila perintah kawalan pergerakan ini dikuatkuasakan ataupun diumumkan pada satu ketika. Tapi saya percaya bahawa ION sendiri sekarang ini sudah pun ada langkah-langkah tertentu untuk mengawal supaya apa yang berlaku dalam hypermart ataupun pasar-pasar raya ION itu sendiri sentiasa dalam kawalan dari segi kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Boleh kita kongsi bersama Tuan Syafiq? Ya, Alhamdulillah kami di ION mempunyai 65 store di merata Malaysia, di mana ada yang berada di Selangor khususnya dan juga di Kuala Lumpur. Dan di sini kita beroperasi dari 8 pagi sampai 8 malam. Dan kita juga sangat memperhatikan keselamatan untuk pekerja-pekerja kita dan juga untuk pelanggan-pelanggan kita. Contohnya, kita mempunyai 16,000 pekerja di seluruh pasar raya dan hypermarket di seluruh Malaysia. Dan di sini kita sangat berhati-hati. Contohnya, kita tahu barang yang masuk dan juga barang yang keluar sangat penting dari sisi keselamatan, tetapi yang lebih penting adalah pekerja-pekerja kita yang bertungkus lumus bekerja keras untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada para pelanggan kita. Jadi kita mempunyai beberapa prosedur atau cara. Contohnya pada 12 hari bulan Mac sehingga 19 hari bulan Mac, kita mengambil langkah untuk membersihkan semua pasar raya yang ada di seluruh Malaysia, iaitu 65 semuanya, di mana kita mengeluarkan biaya wang hampir 300,000 untuk membersihkan semua ruang di pasar raya kita. Sanitization yang menyeluruh. Dan ini termasuk setelah itu setiap hari kita melakukannya dari sisi tempat troli, tempat cashier-cashier kita, dan juga kita memperhatikan di mana setiap pelanggan yang masuk ke dalam pasar raya kita harus diberikan temperature atau suhu badan supaya kita dapat mengawasi pergerakan pelanggan-pelanggan kita. Dan di sini juga kita memerhatikan dan juga mengingatkan para pelanggan untuk menggunakan mask. Dan ini dapat kita alhamdulillah melihat perbezaan setelah pengumuman minggu lalu dari menteri, di mana harga telah ada control price. Kita melihat lebih banyak pelanggan kita yang menggunakan face mask. Dari sebelumnya 40% customer yang menggunakan mask, sekarang kita sudah dapat melihat peningkatan sampai 90% customer-customer yang datang shopping bersama kita menggunakan mask. Alhamdulillah. Dan inilah cara-cara bagaimana kita berharap kita dapat melihat keselamatan untuk para pelanggan dan juga untuk para pekerja kita. Okey, Tuan Syafiq, satu masalah ataupun satu isu yang dibangkitkan juga ketika kerajaan pertama kali mengumumkan ataupun akan mengumumkan apa yang disebut sebagai perintah kawalan pergerakan ini, timbul masalah panic buying di kalangan pengguna-pengguna pelanggan dan sebagainya. Setakat ini mungkin sekarang ini situasi itu sudah pun berubah. Sekarang ini rakyat lebih tenang, tetapi dari segi stok barangan, jaminan yang boleh diberikan oleh pihak ION sendiri, apakah yang ada di hypermarket, apa yang ada di pasar raya ION sekarang ini mencukupi sebenarnya untuk memenuhi permintaan pelanggan? Ya, sebenarnya pertanyaan ini sering saya dapati daripada banyak para pelanggan yang sangat concern tentang barang-barang. Tetapi mungkin yang paling penting yang harus saya sampaikan adalah dari sisi root cause. Kenapa ada seperti ini? Kerana kita melihat contoh, ada perubahan
perbelanjaan kerana biasanya pelanggan yang selalu mungkin makan di luar dan sekarang makan di rumah, ada banyak perubahan. Saya beri contoh. Telur yang biasanya di seluruh pasaraya Ion, kita menjual sekitar 200,000 biji telur setiap hari. Sekarang kita menjualnya lebih dari 500,000 sehari. Berarti peningkatan yang 2,5 kali lipat. Itu harus kita fahami di mana lebih banyak atau ramai pelanggan kita yang duduk di rumah itu lebih senang untuk masak telur untuk berikan kepada anak-anak ataupun keluarga. Betul. Dan ini perubahan seperti ini yang harus kita mengerti untuk mengadaptasi dari supply. Dan itu yang sedang kita kerjakan. Contohnya, baru petang tadi saya melawat ke distribution center warehouse Ion di Bangi, di mana kita lihat banyak barang-barang stok kita yang datang dan banyak pekerja-pekerja saya di sana juga terpaksa bekerja overtime yang biasanya dari 7 pagi sampai 4 petang. Hari ini kita tutup sampai 1-2 pagi untuk kita menguruskan barang-barang dari warehouse itu kirim ke store-store Ion. Di sini melihat banyak sebenarnya barang-barang stok dan tak ada masalah dari sisi stok. Hanya menunggu waktu kerana pada minggu pertama kita mengadaptasi tentang demand dan supply, tetapi alhamdulillah sekarang barang-barang yang ada di Ion setiap hari ditambah dan akan dipenuhi. Jadi saya berharap para pelanggan tak perlu panic buying kerana Ion dan juga saya pasti banyak lagi pasaraya yang lain juga menghadapi situasi yang sama. Cabaran seperti kita di mana kita sedang mengadaptasi demand kepada supply yang baru. Okey. Satu soalan yang ringkas, jawapan yang pendek daripada anda lah. Roti itu ada lagi Tuan Syafiee? Ada orang kata dah menjadi rebutan. Sampai aja dah habis. Apa dia roti? Oh ya. Yeah. Kalau dari roti, alhamdulillah kita punya bakery di sendiri. Jadi kita setiap 2-3 jam kita akan produce sendiri. Jadi insya-Allah roti itu tidak ada masalah Encik Terkawi. Insya-Allah. Okey. Kita dah di penghujung, ada lebih kurang 1 minit saja lagi. Tapi apapun sebelum tu kami nak ucap terima kasih kepada Ion kerana turut bermurah hati menjadi ataupun menaja makanan bagi petugas media bernama yang harus bekerja semasa MCO ni. Jadi terima kasih banyak-banyaklah kepada Ion dan harapan tuan sendirilah kepada dan juga seruan kepada pelanggan-pelanggan tuan dan juga rakyat Malaysia keseluruhannya tuan. Seringkas-ringkasnya. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pelanggan kami dan juga kami berharap kami dapat memberi khidmat yang terbaik, dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua para pekerja saya juga yang bersungguh lumus memberikan khidmat yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan, dan kami juga akan terus memberikan yang terbaik dari Malaysian Ion Foundation, di mana bersama chairman kami iaitu Datin Yasmin Marikan akan juga memberikan beberapa donasi nantinya kepada semua atau banyak hospital-hospital pekerja-pekerja di sana, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Syafiee Syamsuddin, iaitu pengarah urusan Ion Company Malaysia Berhad, kerana sudi bersama dengan kita. Dan sebelum kita berpisah, seperti biasalah saya ingatkan lagi untuk mengetahui perkembangan semasa berkaitan dengan wabak COVID-19 ini, sentiasalah bersama kami di Bernama TV kerana kami sentiasa memberikan kepada anda laporan-laporan dan juga berita-berita yang tepat, sahih dan terkini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.